Baik tuan-tuan, yang pertama Nabi SAW sebut ihsan dalam pembunuhan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlatah. Apabila kamu nak membunuh, maka perelokkan pembunuhan kamu. Maksud dia apa ni? Ihsan dalam pembunuhan inilah keadaan dan tata cara di mana pembunuhan itu dilakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan apa? Dengan menyegerakan kematian. Kalau nak bunuh, walaupun bunuh musuh, segerakan kematian dia. Sebab tu dalam Islam dia ajak penggal kepala. Tak ada hukuman gantung dalam Islam. Penggal ni pasal apa? Penggal ni dia cepat mati. Cuk, dia mati dah. Dia tak rasa sakit dah. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab nerve otak tu dia dekat belakang tengkok dia kan. Bila cuk putih tu dia dah tak rasa sakit, dia cepat mati. Kita tengok itu sekali, Allahumma salli tuan-tuan. Tengok dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abu Daud daripada hadis Imran bin Husain dan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW telah melarang perbuatan mencincang dan memotong mayat musuh. Bahkan kalau ada orang yang mencincang dan memotong mayat musuh, depa pula nanti akan kena balik qisas. Depa pula nanti kena qisas. Sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Kedua, adapun pembunuhan sebagai hukuman qisas, maka tidak harus memotong-motong dan mencincang mayat yang telah dilaksanakan hukuman qisas ke atasnya. Sebaliknya, pembunuhan ini hendaklah dilakukan dengan pedang. Sekiranya orang yang melakukan qisas ini dengan sengaja telah memotong atau mencincang tubuh si kena bunuh, maka Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad sebagai pendapat mereka yang masyhur tentang perkara ini mengatakan orang yang melaksanakan pembunuhan qisas itu hendaklah dibunuh sebagaimana dia membunuh. Qisas nu cantiknya hukuman Islam. Hari itu saya tengok sekali tuan-tuan, dia pegang bendera Islam, bendera warna hitam tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kan? Kemudian dia tangkap seorang yang dia kata musuh lah. Kemudian apa dia buat tuan-tuan? Dia letak, dia kurung dia. Pokok dia duduk tepi laut. Dia kurung dalam jaring besi tu, tak dia kat dalam tu. Dia tuang minyak, dia tarik minyak tu sampai jauh ni. Kemudian tuan-tuan, Allah SWT dia bercucuh. Yang tu orang Islam. Yang bunuh ni pun dia kata dia Islam. Yang dibunuh tu pun orang Islam. Dia cucuh api tu pergi kat sana, bakar dia tak boleh buat apa. Bakar. Dia angkat tangan waktu tu duduk macam tu lah. Video tu tunjuk dia duduk macam tu lah. Sampai ni, minyak-minyak dagu ni jatuh ni. Tak menitik, terbakar. Dia duduk sampai last duduk macam tu. Allahu Rabbi tuan-tuan. Islam ajak tak buat lagu tu? Islam tak ajak buat itu. Islam tak ajak. Islam ajak walaupun dia musuh, walaupun perlu kepada pembunuhan tersebut, segerakan pembunuhan, kematian dia. Larangan membakar dengan api. Telah sabit dalam Sahih Bukhari bahawa Nabi SAW telah mengizinkan membakar dengan api, kemudian melarangnya agar dia menjadi satu perkara yang tegas dan teguh dalam pengamalan dan iltizam. Telah diriwayatkan oleh Bukhari daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW pernah bersabda, la tu'adziba bi'adzabillahi azza wa jal. Janganlah kamu mengazab dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Benar Nabi SAW satu hari lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam famararna biqaryatin naml qad uhriqat faghadiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala innahu la yanbaghi li basharin an yu'adziba bi'adzabillahi azza wa jalla atau kama qala. Kami bersama dengan Nabi SAW ketika kami melewati satu perkampungan semut yang telah terbakar. Busut lah. Bila lalu tengok ada satu busut terbakar. Tak Nabi SAW kata apa? Lalu Nabi SAW pun jadi marah. Nabi kata apa? Tak patut bagi seorang manusia mengazab dengan azab Allah. Itu tak boleh bakar busut. Lepas tu nak buat lagu mana? Elakkan daripada bakar. Elakkan daripada bakar. Oleh yang demikian, kebanyakan alim ulama mengatakan bahawa hukumnya makruh walaupun ke atas serangga-serangga. Ibrahim An-Nakhai kata, membakar kalajengking adalah satu perbuatan seumpama memotong dan mencincang. Ummu Abu Darda kata apa? Telah melarang membakar kutu dengan api
dia cari kutu, dia buah api. Imam Ahmad berkata, jangan dibakar ikan di atas pemanggang. Oh, jam tuan. Aduh, baru semalam makan ikan bakar. Jangan dibakar ikan di atas api ketika dia masih hidup. Okey. Maksudnya dah mati tak apalah. Waktu hidup tu kelupak tu pitak bakar tak boleh tuan. Allah SWT tak boleh buat begitu. Aduh, dia baru kata nak jam je. Katanya lagi, belalang lebih mudah terbakar justru tidak mempunyai darah. Tuan-tuan Allah SWT. Ingatlah, larangan membakar dengan api. Larangan daripada mengikat dan memanah binatang, iaitu seekor binatang diikat kemudian dituju dengan anak panah atau seumpamanya sehingga mati. Tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Larangan menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran, tak boleh. Dalam isnad, dalam musnad Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah SAW melarang daripada memanah binatang lalu dimakan, akan tetapi hendaklah disembelih terlebih dahulu kemudian dipanahlah jika mahu. Jangan duk seksa dia. Lagi ihsan ketika menyembelih binatang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam manakah adab ketika kita sembelih binatang? Diajak kepada kita oleh Nabi SAW. Antara dia ialah menajamkan pisau. Bagi pisau tu tajam elok-elok. Allah SWT, tuan-tuan tengok kadang-kadang kita tengok dia buat korban tu. Oh ya Allah, kawan tu tak lepas-lepas. Ambil tajam sungguh-sungguh tu. Saya tengok dia buat dekat Indonesia tu mana. Dia tarik lah, dia bagi sekali je, selesai. Oh subhanallah, punyalah tajam pisau dia. Dan Allah SWT tajamkan pisau. Yang kedua tuan-tuan, menyembunyikan daripada binatang, pandangan binatang sembelihan itu. Dan baginda Nabi SAW bersabda, idza dzaba ahadukum falyujahhiz. Jika seseorang daripada kamu menyembelih, maka hendaklah membunuhnya dengan satu sembelihan sahaja. Sekali ya. Kita tuan-tuan tengok kita duk buat lagu mana kadang-kadang. Kita ambil, kita ada 3-4 ekor lembu kita nak buat korban. Tempat kita tu tak luas. Jadi kita tiap tang parking kereta lagu mana ke, kita ikat tiang ni sekok, tiang ni sekok, tuan ni sekok, tiang ni sekok. Apa kita buat tuan-tuan? Kita sembelih lembu depan lembu yang lain. Nabi SAW sangat larang kita buat lagu tu. Jangan tuan. Dia takut tuan-tuan. Dia takut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bukan cerita sembelih kawan depan kawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tunjuk pisau pun Nabi SAW tak bagi. Tunjuk pisau ke dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siap. Tadi lembu tu tanduk dia apa ke? Dia tumbuh toik lembu tu tanduk dia gerak dia kata, tunggu sekejap lagi siap. Lembu tu kata, kata dia nak sembang pun dah, dia sembang lembu tu, sembang dengan lembu. Kata, okey, lembu nombor 7 ya, keluarga ni Tuan Haji Ismail, keluarga dia 7 orang. Sila-sila mai tengok lembu, mai pegang-pegang lembu. Mailah 7 orang tu. Dia beradik dia apa semua kan, 7 bahagian. Lepas tu pergi sembang dengan lembu tu. Assalamualaikum. Dia buyuk. Coba salah. Ni. Nampak muka ni. Ingat tau nanti kat padang mahsyar. Dia bodoh tu. Bodoh apa kau ni? Terselit perkataan lembu tu. Aduh, tak payah nak sembang dengan dia. Tentang Allah sallallahu alaihi wasallam. Sembang tak apa lagi, jangan duk pergi tunjuk pisau. Jangan pergi duk sembelih kawan dia depan dia. Jangan. Adab, jaga adab. Tuan-tuan tutuplah lagu-lagu mana tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad, ambilkan terpan tu, lindung kasat ke apa sembelih. Jangan bagi nampak dia sembelih. Jangan bagi nampak. Takut tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok ketakutan dia. Tuan-tuan biasa kalau tuan-tuan sembelih yang ni, depan yang lagi satu nanti dia kelupak dia lain sikit. Dia agresif dia lebih sikit. Pasal apa? Dia takut. Macam kita kalau tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Saya pernah tengok satu video, Allah takutlah tuan-tuan dia buat ni. Ni ada 2-3 orang nak kena hukum bunuh. Pilih nak apa? Pisau, pistol, mesin apa, mesin gaji tu, gaji mesin tu. Oh subhanallah, dia boleh sembelih kawan dia kat sebelah ni, dia duduk tengok. Allah, lepas ni dia pula, ya Allah Rabbi, ketakutan tu, pucat muka tu kita tak boleh bayang.
Macam tu juga ni makhluk Allah yang nama dia lembu, kambing dan sebagainya. Tolonglah jaga adab pihak-pihak masjid ni. Kita buat bagi beradab elok sikit. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh, kalau ada tempat tu tempat ikat, asing tempat ikat tu tempat ikat, tempat sembelih yang tempat lain. Supaya tak nampak. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Jaga adab tu tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Baik, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manakala antara adab berbelas kasihan dengan binatang sembelihan pula ialah dengan menuntun binatang sembelihan itu dengan tuntunan yang lembut. Dalam Sunan Ibnu Majah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah melewati seorang laki-laki yang mengheret kambingnya dengan memegang telinga kambing tersebut. Duk tarik kambing itu. Maka Nabi SAW sebut, da'udhunaha wa khud bisa lifatiha. Lepaskan telinganya dan peganglah bahagian depan tengkuknya. Tarik elok-elok. Imam Ahmad berkata, binatang sembelihan itu hendaklah diheret ke tempat sembelihannya dengan lembut, menyembunyikan pisau darinya, dan jangan mempamerkan pisau itu kecuali ketika hendak menyembelih saja. Ingat tu elok-elok. Berlaku ihsan juga dalam menyembelih binatang dengan memotong ketiga-tiga urat di lehernya. Sebagaimana mustahab untuk tidak menyembelih dengan kehadiran binatang sembelihan yang lain. Tu ingat elok. Waktu menyembelih, jangan dihadirkan binatang sembelihan yang lain pada ketika tersebut. Mustahab juga untuk kita menyembelihnya dengan menghadap ke arah kiblat. Sunat hukum dia. Membacakan bismillah ketika sembelih. Kemudian membiarkan sejuk sehingga lenyap jiwanya dan menghadirkan niat qurbah, yakni bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana binatang sembelihan itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, justru Allah lah yang mempermudahkan binatang-binatang tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesemuanya, dan mengurniakannya sebagai nikmat kepada kita. Antara ihsan terhadap binatang lagi ialah tidak meletakkan sebarang bebanan ke atas binatang itu di luar daripada kemampuannya. Wallahu alam tuan-tuan. Nah, hari ini kita bincang tentang apa? Tentang berlaku ihsan. Selain daripada tu, kalau dalam binatang kita nak menyembelih pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ajak kepada kita untuk berlaku ihsan, apatah lagi dengan hubungan kita sesama manusia. Lagi-lagilah nak suruh berlaku ihsan.